Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan 3 kisah. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni saya akan gunakan nama samaran Nazri. Kisah ni berlaku di Kelantan, di Bacok, Kelantan, awal tahun 2000. Pada masa tu Nazri masih lagi bersekolah. Bersekolah di sekolah menengah, salah satu sekolah menengah di Bacok, Kelantan. Dulu di kawasan tu pernah terjadinya pertempuran antara tentera Jepun dan juga tentera British. Sebelum sekolah tu adalah. Katanya masa zaman penjajahan dulu, Jepun dia mendarat dekat Kelantan melalui pantai dekat Bacok tu. Jadi bila dah ada perang ni, dah bertempur, banyak pertempuran berlaku dekat situ antara tentera British dan juga tentera Jepun, ramailah yang mati. Bila zaman perang, zaman penjajahan ni dah tamat, negara Malaysia pun dah merdeka, kubu-kubu Jepun yang banyak berada di kawasan tu semuanya dah dimusnahkan dan dibangunkan banyak kemudahan dekat situ. Salah satu kemudahan yang dibangunkan tu adalah sekolah menengah tempat Nazri bersekolah ni. Nazri masuk ke sekolah tu pada tahun 2001, tingkatan 1. Dan dia duduk asrama, sampailah tingkatan 4. Tingkatan 5, Nazri dah tak duduk asrama. Tak pastilah sama ada dia pindah sekolah ke ataupun dia masih sekolah tu. Tapi dia dah tak duduk asrama, tak pastilah. Tapi perkara ni bermula pada tahun 2002, masa Azri tingkatan 2. Bila dah tinggal dekat asrama ni memang seronok lah, ramailah kawan. Dan kawan pula ada macam-macam jenis. Ada yang jenis baik, nerd, ada yang jenis nakal sikit. Jadi Nazri ni dia berkawan dengan semua orang. Asrama sekolah tu ada 3 tingkat. Dom Azri terletak di tingkat 2. Dan di tingkat 2 tu ada 3 dom lah. Kanan, kiri dan tengah. Dom Azri terletak di tengah-tengah. Tingkat 2 dekat tengah-tengah. Dalam dom tu pula ada 10 katil. Katil jenis double decker. Maknanya di setiap dom tu boleh memuatkan 20 orang pelajar. Katil Nazri dalam dom tu terletak di bahagian hujung. Nazri duduk di katil atas lah. Yang duduk dekat katil bawah ni, nama dia Ai. Ai ni boleh kata rapat lah dengan Nazri. Cuma beza dia, Nazri ni boleh dikatakan pelajar yang baik lah. Dia tak nakal lah. Manakala Ai pula jenis yang nakal. Dia tak jahat tapi dia nakal. Ai ni memang selalu lepak dengan geng-geng nakal. Geng Ai ni selalulah ponteng sekolah, merokok, keluar malam-malam, macam tu lah. Dan biasanya geng-geng nakal ni di asrama tu akan lepak selepas pukul 12. Ai selalu juga ajak si Nazri ni untuk join geng dia lah. Join lepak sama-sama, isap rokok. Tapi Nazri memang dia menolak lah. Dia tak suka buat benda-benda macam tu. Peraturan dekat asrama tu, tepat jam 12 malam, lampu di setiap dom mesti ditutup. Kalau tak tutup, Pak Gad akan pergi tengok. Maknanya memang tak boleh lah. Tak boleh biarkan lampu terbuka selepas pukul 12 malam. Pada satu malam ni, Ai dan juga geng-geng nakal dia ni dah berpakat nak pergi lepak dekat tingkat 3. Tempat biasa dia orang lepak lah. Dia orang lepak dekat koridor tu je, koridor tingkat 3. Tunggulah lepas pukul 12 malam. Bila dah lampu dah tutup semua, Ai pun mula keluar daripada dom. Pada masa tu Nazri belum tidur. Jadi dia nampaklah Ai ni keluar daripada dom. Ai memakai baju t-shirt berwarna oranye pada malam tu. Pada masa tu Ai dan juga kawan-kawan nakal dia ni bergeraklah perlahan-lahan menuju ke tingkat 3. Bila dah sampai dekat tingkat 3 tu, semua dah berkumpul. Dia orang pun bersembang lah, bersembang, isap rokok, lepak-lepak. Lama jugalah dia orang lepak dekat situ, lebih kurang setengah jam. Setengah jam lepas tu, salah seorang daripada geng Ai ni ternampak Pak Gad. Pak Gad nampak macam nak naik ke atas. Bila dah nampak Pak Gad tu, dia bagi tahulah dekat kawan-kawan dia ni, "Woi, Pak Gad datang." Bila dah macam tu, dia orang ni apa lagi? Semua campak puntung rokok dan terus berlari. Berlari turun tangga. Geng-geng Ai ni ada lebih kurang 4 ke 5 orang je, tak ramai. Masa Ai berlari nak turun tangga tu, kaki dia tersadung. Dan dia terus jatuh ke bawah. Masa jatuh tu, bahagian belakang tengkuk Ai terkena bucu tangga. Memang kuat lah. Ai terus kaku tak bergerak. Bila kawan-kawan Ai tengok, dia orang panik lah.
Ayi pun pengsan dekat situ, tak sedarkan diri. Ayi segera dikejarkan ke hospital. Bila dah sampai dekat hospital, doktor sahkan Ayi ni dah koma. Keesokan harinya, kecoh satu sekolah. Satu sekolah tahu Ayi koma. Seminggu lepas tu, sekolah dikejutkan dengan satu berita yang sangat sedih. Ayi meninggal dunia di hospital. Selepas seminggu koma, Ayi meninggal dunia. Masa tu Nazri memang sedih. Sebab Ayi ni memang rapat dan baik dengan dia. Tapi yang lagi sedih, geng-geng yang selalu lepak dengan Ayi, geng-geng nakal dia tu, diorang memang langsung tak sangka nasib Ayi jadi macam tu. Yelah, diorang semua muda lagi, selalu bergurau bersama, keluar bersama, lepak bersama. Tiba-tiba seorang hilang. Kematian Ayi ni boleh dikategorikan sebagai mati mengejut. Sebab itulah diorang sedih. Selepas kematian Ayi, peraturan di asrama tu diperketatkan oleh pihak pengurusan. Pengawal pun diarahkan untuk buat rondaan dengan lebih teliti untuk nak mengelakkan perkara yang sama berulang lagi. Masa pun berlalu. Sekarang ni Nazri dah masuk tingkatan 3. Maknanya tahun 2003 lah. Sebab masa mula-mula Nazri masuk tu, dia tingkatan 1 tahun 2001. Masa Ayi meninggal, Nazri tingkatan 2 tahun 2002. Jadi setahun lepas tu 2003 lah. Di asrama tu ada seorang pengawal ni, nama dia Pak Zal. Pak Zal ni jenis yang ramah lah. Budak-budak dekat asrama tu memang selalu lepak-lepak dengan Pak Zal, bersembang dengan Pak Zal. Termasuklah si Nazri ni. Nazri suka mendengar bila Pak Zal bercerita kisah-kisah seram. Pada satu hari ni, Pak Zal bersembang dengan Nazri. Pak Zal ceritakan pada Nazri apa yang dia alami masa cuti penggal tahun tu. Katanya Pak Zal, pada hari tu, hari cuti penggal tu, semua orang dah balik. Pelajar-pelajar semua balik, cikgu pun dah balik. Memang asrama tu kosong lah. Pak Zal bertugas pada shift malam pada hari tu. Macam biasalah, Pak Zal kena buat kerja dia. Setiap jam, Pak Zal perlu meronda kawasan asrama tu, kunci jam ataupun clocking. Sedang Pak Zal meronda, Pak Zal nampak ada satu dom ni lampu menyala. Pak Zal pun pergilah tengok. Bila Pak Zal pergi tengok, dia jenguk ke dalam. Pak Zal tengok dekat satu katil ni, di bahagian hujung, ada seorang pelajar sedang duduk di atas katil. Pelajar tu duduk dalam keadaan wajah menghadap ke lantai. Maknanya pelajar tu sedang tunduk lah. Pak Zal pun bagilah salam. Assalamualaikum. Dek, adik tak balik ke? Semua orang dah balik. Tapi pelajar tu tak bagi apa-apa respon. Masa tu Pak Zal dah mula meremang. Pak Zal sedar, mungkin pelajar ni bukan pelajar yang sebenar. Pak Zal jadi pengawal bukan baru sehari dua, dah lama lah. Pak Zal dah ada banyak pengalaman diusik oleh benda-benda ni. Bila Pak Zal dah rasa macam tu, dia rasa mungkin benda ni bukan pelajar, benda ni adalah jelmaan. Pak Zal pun cakap, kalau engkau bukan manusia, tak apalah. Cuma jangan ganggu aku. Aku ada dekat sini sebab aku nak cari rezeki untuk anak bini aku nak bekerja. Lepas tu Pak Zal tutup suis lampu. Bila Pak Zal tengok balik dekat tempat pelajar tadi duduk, pelajar tu dah tak ada. Walaupun Pak Zal dah biasa hadap benda-benda macam ni, tapi Pak Zal tetap rasa seram. Seram sejuk. Tapi tak adalah Pak Zal ni lari ke apa. Pak Zal terus buat rondaan. Maknanya Pak Zal ni memang betul-betul berani lah. Kalau saya memang daripada tadi dah lari. Masa tu, masa Nazri dengar Pak Zal cerita, mula-mula dia tak perasan lagi. Tapi bila dia ingat balik, tadi Pak Zal cakap budak tu duduk di katil hujung. Masa tu lah Nazri mula terfikir sesuatu. Nazri pun tanyalah Pak Zal, dom yang Pak Zal nampak lampu terbuka yang ada pelajar duduk tu, dom tingkat berapa Pak Zal? Pak Zal pun cakap lah, dom tu tingkat 2, dom yang tengah-tengah. Bila Nazri dengar Pak Zal cakap macam tu, tingkat 2, dom tengah-tengah, Nazri mula rasa berdebar. Nazri tanya lagi Pak Zal, pelajar yang Pak Zal nampak duduk dekat katil tu, dia duduk katil mana? Katil atas ke bawah? Badan dia macam mana Pak Zal? Lepas tu dia pakai baju apa? Warna apa? Bila Pak Zal dengar Nazri tanya macam tu, Pak Zal ni dia berfikir sekejap, dia cuba ingat balik. Pak Zal pun cakap, pelajar tu duduk dekat katil bawah. Katil bawah, badan dia gempal-gempal sikit dan dia pakai baju t-shirt warna oren kalau tak silap Pak Zal. Bila Nazri dengar macam tu, muka dia serta-merta pucat. Pak Zal, yang Pak Zal nampak tu arwah kawan saya. Pak Zal ingat tak? Dulu ada kes pelajar jatuh tangga. Lepas tu koma, seminggu lepas tu dia meninggal dunia. Pak Zal pun cakap lah, tahun lepas kan. Lepas tu Nazri cakap, yang tu kawan saya Pak Zal.
Malam dia jatuh tangga dia koma tu, dia pakai baju t-shirt warna oren. Badan dia gempal-gempal macam tu. Dia memang duduk dekat situ lah Pak Zal. Katil bawah tu katil dia, nama dia Ayi. Katil yang sebelah atas tu katil saya. Mungkin Pak Zal nampak arwah kawan saya kot. Masa tu lah Pak Zal bagi tahu dekat Nazri. Nazri, dengar Pak Zal nak cakap ni. Manusia, bila dah mati, roh dia memang tak akan kembali dekat alam dunia ni. Roh orang yang mati akan pergi ke alam seterusnya, alam barzah. Boleh jadi, apa yang Pak Zal nampak tu, jelmaan makhluk halus. Yang rupanya sama macam arwah kawan kamu. Kan benda ni boleh merupa. Bila Nazri dengar penjelasan daripada Pak Zal, barulah dia faham. Dia cuma mengangguk je lah. Dia mengiyakan apa yang Pak Zal cakap. Kisah kedua ni berlaku di Bacok, Kelantan pada tahun 2007. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Harun. Pada masa tu, Harun bertugas sebagai seorang pemandu dan juga pengurus jenazah di Pejabat Agama Daerah Kota Tinggi Johor. Pada satu hari, sehari sebelum Hari Raya Aidilfitri, pada tahun itulah, tahun 2007, Harun menerima satu arahan. Harun perlu pergi ke hospital Kota Tinggi, ambil satu jenazah ni, jenazah wanita, seorang wanita, dan hantar jenazah tu balik ke Bacok, Kelantan. Jadi Harun ni, nak tak nak, dia terpaksalah jalankan tugas dia. Harun pun mula bersiap. Start enjin van jenazah dia dan pergilah memandu menuju ke hospital Kota Tinggi. Bila Harun sampai dekat hospital Kota Tinggi tu, Harun tengok dekat bilik mayat, jenazah wanita tu dah siap dimandikan dan dah siap dikapankan. Masa proses nak ambil jenazah tu, Harun sempat berbual dengan beberapa orang kawan-kawan arwah yang berada dekat situ. Masa ni lah Harun dapat tahu. Katanya, arwah ni terlibat dalam satu kemalangan jalan raya, melibatkan 2 buah kereta. Arwah pada masa tu dia dengan suami dia dalam perjalanan nak balik ke kampung di Kelantan, di Bacok, Kelantan. Sampai dia Mersing, dia orang kemalangan. Memang teruk lah kemalangan tu. Arwah mati di tempat kejadian, di Mersing. Suami arwah pula sekarang ni dirawat di pusat rawatan rapi. Dan pada masa tu juga, Harun dimaklumkan oleh kawan-kawan si arwah ni, ahli keluarga arwah semuanya dah menunggu di Bacok, Kelantan, di kampung dia lah. Maklumlah, dah nak raya. Memang semua ahli keluarga arwah dah berada di kampung. Takkanlah ahli keluarga arwah ni daripada Bacok tu, kampung di Bacok, nak pergi ke Kota Tinggi. Lepas tu ikut pula van jenazah tu balik semula ke Bacok. Memang rugilah, rugi masa, rugi duit. Lebih baik dia orang menunggu saja dekat kampung tu. Ini bermakna daripada Kota Tinggi tu, Harun perlu memandu seorang diri pergi ke Bacok, Kelantan. Bila Harun dengar macam tu, dia tak kisahlah. Dia memang dah biasa memandu bawa jenazah seorang diri. Lebih kurang pukul 6 petang, jenazah wanita tu dah selamat diangkat, letak di belakang van jenazah. Harun pun mula memandu, meninggalkan perkarangan rumah mayat dan menuju ke arah Bacok, Kelantan. Sepanjang perjalanan daripada Kota Tinggi nak pergi ke Bacok, Kelantan tu, keadaan jalan raya memang sangat sesak. Banyak sangat kenderaan atas jalan raya. Maklumlah, dah nak raya. Tapi walaupun keadaan jalan raya sesak macam tu, Harun tetap tenang. Tetap tenang dan sabar memandu van jenazah untuk nak hantar jenazah tu balik ke Bacok. Akhirnya pada jam 3 pagi, Harun dan juga jenazah tu selamatlah sampai di kampung arwah di Bacok, Kelantan. Bila dah sampai dekat kampung tu, Harun ni terus menuju ke balai polis. Sebab memang family arwah tunggu dekat situ, dekat balai polis, untuk urusan menuntut jenazah. Bila keranda dah dibawa turun, ahli keluarga arwah ni semuanya pakat tengoklah. Tengok jenazah arwah untuk kali yang terakhir. Lepas tu diorang semua bergeraklah menuju ke tanah perkuburan untuk mengebumikan jenazah. Urusan pengebumian tu selesai pada jam 4 pagi. Jadi bila dah selesai ni, Harun mula bersiap. Bersiap nak balik semula ke Kota Tinggi. Maklumlah dah pagi raya. Harun pada masa tu tak kisahlah penat ke mengantuk ke, dia kena balik ke Kota Tinggi nak beraya dekat sana. Harun mula memandu meninggalkan kawasan tanah perkuburan. Masa inilah Harun mengalami satu perkara yang misteri. Baru saja Harun meninggalkan kawasan tanah perkuburan tu, jarak lebih kurang 2 km. Daripada jauh, Harun ternampak ada satu kelibat berdiri di bahu jalan. Harun perlahankan kenderaan pada masa tu. Makin lama, jarak antara Harun dan juga kelibat tu makin dekat. Makin lama makin jelas penglihatan Harun. Bila lampu van tu menyuluh ke arah lembaga tu, barulah betul-betul jelas. Rupanya di bahu jalan tu
ada seorang wanita memakai baju kurung sedang melambai-lambaikan tangan kepada Harun. Bila Harun dah nampak wanita tu, Harun rasa pelik. Dia jadi tertanya-tanya, perempuan ni buat apa dekat sini? Tak takut ke pagi-pagi macam ni? Berdiri tepi jalan dalam gelap. Tapi pada masa tu, Harun tak fikir benda pelik-pelik. Dia langsung tak ada rasa takut ke apa pada masa tu. Yang Harun fikir pada masa tu, mungkin perempuan ni dalam kesusahan dan perlukan bantuan dia. Harun pun tekan brek dan berhenti depan wanita ni. Harun mula turunkan tingkap. Bila tingkap dah turun, wanita tu bertanya kepada Harun, "Abang nak pergi ke mana?" Harun pun cakap, "Nak balik ke Johor ni, nak balik ke Kota Tinggi." Lepas tu wanita tu cakap, "Saya nak tumpang boleh bang? Tak jauh pun, sampai dekat depan tu je." Harun tak fikir panjang masa tu. Dia terus ajak wanita tu naik. Wanita tu buka pintu dan duduklah di sebelah kerusi pemandu. Sepanjang perjalanan tu, sebenarnya Harun ni banyak benda dia nak tanya perempuan ni. Dia nak tanya kenapa berdiri dekat situ sorang-sorang, tak takut ke? Tapi mulut Harun seolah-olah terkunci. Dia tak mampu nak bercakap, nak tanya wanita tu. Harun pun tak sedar dah berapa lama dia memandu. Tiba-tiba wanita tu bersuara, "Abang, berhenti dekat depan ni." Harun pun tekan brek dan berhentilah dekat tempat yang perempuan tu tunjuk. Bila van dah berhenti, wanita tu buka pintu van dan turun ke bawah. Sebelum wanita tu tutup pintu van, wanita tu ada berkata sesuatu. Dan kata-kata wanita ni lah yang membuatkan Harun tergamam. Wanita tu cakap, "Abang, terima kasihlah sebab sanggup hantar saya daripada Mersing tadi sampailah ke sini, ke kampung saya." Lepas wanita tu cakap macam tu, dia terus tutup pintu. Harun ni bila dengar wanita tu cakap macam tu, lidah dia jadi kelu. Dia memang tergamam lah pada masa tu. Harun keluar daripada van tu dan mula mencari wanita tu. Tapi bila Harun tengok di sekeliling van, di sekeliling kawasan tu, wanita tu dah tak ada. Dan Harun tengok di kawasan tu memang tak ada apa-apa. Tak ada rumah, tak ada cahaya lampu. Kalau nak kata kawasan tu ada rumah tapi berada di kawasan yang dalam, sekurang-kurangnya mesti nampak ada cahaya lampu daripada rumah tu, tapi langsung tak ada apa-apa. Yang ada di kawasan tu di kiri kanan jalan hanyalah pokok-pokok getah. Harun jadi pelik lah pada masa tu. Sebab wanita tu cakap, "Terima kasih sebab hantar saya daripada Mersing." Sedangkan Harun ni bukan daripada Mersing. Harun daripada Kota Tinggi. Daripada Hospital Kota Tinggi, terus menghala ke Bacuk, Kelantan. Bila Harun tengok wanita tu dah tak ada, tak apalah. Dia pun masuk balik ke dalam van. Bila Harun dah duduk dekat kerusi pemandu, dah pegang steering, barulah Harun terfikir. Baru Harun teringat. Arwah yang dia hantar tadi, memang dia ambil di Kota Tinggi. Tapi, arwah tu meninggal dekat Mersing. Bila Harun teringat, arwah tu meninggal dekat Mersing, serta-merta, bulu roma Harun meremang. Banyak kali Harun beristighfar. Harun ambil botol air yang dia bawa, dia minum, ditenangkan diri dia, barulah dia mula memandu. Memandu untuk balik semula ke Kota Tinggi. Dipendekkan cerita, selepas kejadian tu, lepas dah habis raya semua, Harun ada bertanya kepada beberapa orang ustaz tentang perkara tu lah. Dia minta pendapat dan juga pandangan ustaz tu. Katanya ustaz-ustaz ni, boleh jadi wanita yang Harun tumpangkan tu adalah korin. Korin kepada arwah wanita yang meninggal dekat Mersing tu. Ustaz-ustaz ni ada juga bagi penerangan kepada Harun. Korin ni dalam bahasa Arab bermaksud kawan ataupun teman. Dan katanya ustaz-ustaz ni lagi, korin ni adalah dari golongan jin yang mengiringi manusia daripada lahir sampailah manusia tu meninggal dunia. Setiap manusia memang ada korin masing-masing. Ada korin yang baik dan ada korin yang jahat. Jadi besar kemungkinan wanita yang menumpang van si Harun ni adalah korin kepada arwah wanita tu. Dalam segmen pelik dan aneh kali ni, saya nak bercerita tentang yokai train, kereta api hantu. Biasanya kalau kita orang Melayu ni, kita tak boleh nak menakut-nakutkan kanak-kanak. Tak elok buat macam tu. Tapi kalau di Jepun, lain pula ceritanya. Bagi sebahagian masyarakat Jepun, terutamanya golongan ibu bapa lah, anak-anak ni kadang-kadang memang perlu ditakut-takutkan. Jadi anak-anak yang macam mana yang perlu ditakut-takutkan ni? Anak-anak yang jenis nakal. Nakal, degil, tak dengar cakap. Pada musim panas di Kyoto, Jepun, ada satu kereta api ni yang beroperasi pada waktu malam. Kereta api tu akan dihias untuk menampakkan suasana seram. Dia tutup lampu dekat dalam tu,
Dia pasang lampu sikit-sikit aja, lampu warna merah dia pasang macam tu. Dan dia letaklah perhiasan dekat dalam tu. Perhiasan macam Halloween. Ada tangan orang, tangan plastik lah, bukan tangan betul. Dia letakkan sarang labah-labah dekat dalam tu. Bila kereta api tu dah sampai dekat stesen, ibu bapa yang ada anak-anak yang nakal ni akan naik. Bila semua orang dah naik, kereta api tu pun bergerak menuju ke stesen seterusnya. Bila sampai dekat stesen seterusnya tu, masa tu lah hantu akan mula masuk dalam kereta api tu. Tapi bukan hantu betul, orang. Orang pakai makeup yang menakutkan. Ada yang pakai makeup, ada yang pakai topeng. Topeng-topeng yang menakutkan. Dia pakailah pakaian macam hantu. Hantu budaya Jepun lah. Seorang demi seorang masuk. Orang yang menyamar sebagai hantu tu. Bila dah banyak hantu-hantu ni masuk dalam kereta api, kanak-kanak yang nakal ni semua akan menjerit. Menjerit, menangis ketakutan. Tapi yang mak ayah kepada anak-anak ni hanya sekadar ketawa saja. Sebab diorang dah tahu hantu-hantu ni semua memang hantu-hantu yang olok-olok saja, bukan hantu yang betul. Bila dah habis trip kereta api tu, kanak-kanak dan juga ibu bapa ni pun baliklah ke rumah. Biasanya kanak-kanak yang dah masuk dalam kereta api ni akan berubah sikap. Dia tak akan jadi degil, tak akan jadi nakal macam dulu. Konsep yokai train ni, kereta api hantu ni, diperkenalkan oleh satu syarikat pada tahun 2007. Nama syarikat tu adalah Keifuku, syarikat yang membina landasan kereta api elektrik. Tujuan syarikat ni mewujudkan konsep yokai train ni adalah bagi nak membantu ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang nakal. Tapi perkara ni bukanlah setiap hari ada. Dia cuma ada di Kyoto, Jepun dan pada malam-malam tertentu saja, pada musim panas. Jadi pada masa itulah ibu bapa yang ada anak-anak yang nakal ni akan cuba bawa anak-anak diorang naik kereta api tu. Dan biasanya perangai kanak-kanak yang nakal ni memang akan berubah selepas jumpa hantu-hantu yang berada dalam kereta api tu. Sebab mak ayah tu dah pesan, diorang diganggu sebab diorang nakal. Bila anak-anak ni dah dengar mak ayah diorang cakap macam tu, diorang memang percayalah. Sebab itulah diorang boleh ubah perangai menjadi baik. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.